السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana malam ini saya difahamkan kita menyambung semula pusingan usrah yang mana ditangguhkan seperti kuliah-kuliah yang lain kerana PKP ataupun berkait dengan wabak penyakit ini. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana masih memberikan nikmat yang besar. Kita boleh datang duduk di dalam majlis yang sangat mulia. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada perhimpunan dan tidak ada perkumpulan yang lebih mulia dan lebih disukai oleh Allah dan para malaikatnya melainkan perkumpulan baitin min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Syukur kita di Perlis telah mula membuka masjid kepada keseluruhan lapisan, daripada tua sehinggalah kepada kanak-kanak. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan Imam Ustaz Khalilullah Amin, sahabat baik saya. Saya tak sangka dia imam di sini kan. Kalau tahu awal saya bagi dia ceramah ya kan. Kawan lama orang Kedah sekarang berkhidmat di Perlis. Mudah-mudahan menjadi suatu rahmat bagi orang Kuala Perlis mempunyai tokoh-tokoh muda, ilmuwan-ilmuwan muda, dan berkhidmat di masjid, tuan-tuan. Malam ini insya-Allah dan malam-malam berikutnya jika diberikan kesempatan, kita akan bercakap tentang akidah Islam. Tetapi untuk permulaan malam ini, saya kira elok kita kongsi satu hadis yang mana hadis ini sangat berkait dengan situasi hari ini, iaitu penyebaran ataupun tersebarnya penyakit. Penyakit yang dikatakan dan terbukti boleh membawa kepada maut, kematian. Penyakit ni banyak, ribuan, jutaan jenis penyakit. Tetapi penyakit ini sangat berbahaya kerana dia tidak ada penawar, tak ada ubat yang belum ditemui. Tapi sebenarnya tak ada penyakit yang Allah Ta'ala turunkan melainkan bersama dengannya ubat, cuma belum ditemui. Penyakit ini boleh membawa mati, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi. Dan siapa di kalangan kita yang tak takut mati? Semua orang takut mati. Berkait dengan hadis ini pun dia sebut bahawa manusia takut mati, tuan-tuan. Cuma di sana Nabi menyebut ada orang yang suka bertemu dengan Allah, yang mana bila dia suka bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah dia perlu melepasi kematian. Kematian sesuatu yang manusia lari kepadanya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Quran sebut, qul, katakanlah wahai Muhammad, innal maut, sesungguhnya kematian ini, siapapun dia, hatta seorang ustaz, mufti, syekh, imam ke, orang biasa ke, innal maut, kematian, tafirruna min, sesuatu yang orang lari daripadanya, orang takut. Quran menyebut. Sebab itu bila tersebar penyakit ini kita takut. Kita ambil langkah-langkah pencegahan, kita berkurung, pakai mask dan sebagainya, kerana kita takut penyakit tu kena kat kita. Pasal apa kita takut penyakit tu kena kat kita? Pasal tak ada ubat dan orang kata boleh mati. Tabiatnya macam tu. Tetapi tuan-tuan, orang beriman di sana ada satu bab, dia kena berhadapan dengan mati
Kerana ia satu kepastian, dan lebih besar daripada mati itu, dia nak bertemu dengan Allah. Tapi kita tak suruhlah tuan-tuan mati. Pak Long? Lagi duduk tengah jalan, orang kata, oi, aku nak bertemu dengan Allah. Tak payahlah kan? Dia akan sampai masa dia nanti. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Itu perkataan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu di antara ummul mukminin, isteri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Satu wanita yang sangat cerdik, zakiyah, satu wanita yang cerdas. Dia bukan sahaja isteri Nabi, dia juga antara perawi ataupun di antara sahabat besar yang orang rujuk ilmu. Aisyah ni banyak riwayat dan banyak ilmu yang dia dapat, di samping kedudukan dia sebagai isteri Nabi, kan? Dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kita di kalangan hamba-hamba Allah, ahab, yang dia suka, cinta, hub, kan? Tuan-tuan duk belajar bahasa Arab, kan? Hub, cinta. Kalau tuan-tuan tak belajar bahasa Arab pun mesti tuan-tuan bisa tengok Hindustan, muhabbatin. Perkataan Urdu, kan? Hub, cinta. Nabi kata, man ahabba, sesiapa yang dia cinta, dia suka, yang dia cinta, dia suka, liqa Allah, untuk bertemu, menghadap Allah Azza wa Jal. Allah ahabballah, Allah juga liqa'ah, suka dan cinta untuk bertemu dengan dia. Itu rangkap yang pertama. Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang suka nak bertemu, menghadap, berjumpa dengan Allah, Allah juga membalas cinta itu dengan dia menantikan kehadiran kita. Dia juga nak jumpa kita, dia suka nak jumpa kita. Sebab manusia dalam hidup kita, kadang-kadang kita suka, orang tak suka. Kita kata bertepuk sebelah tangan, kan? Di kalangan kita pun ada yang kita suka dia, dia tak suka kita. Tetapi dalam hadis ni Allah bagi tahu, kalau kamu suka, dia juga suka. Al-jins min jazail amal, kan? Balasan yang seumpama dengan perbuatan. Kamu suka, aku juga suka. Tetapi waman kariha, sesiapa yang benci, tak suka, takut, tak mau, kan? Karih, karah, makruh, makruh yang kita sebut makruh tu, kan? Sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sesiapa yang benci, tak suka bertemu dengan Allah, Allah juga benci dan tak suka untuk bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia dengar hadis ni, dia tanya satu soalan yang semua orang nak tanya. Yang ni yang kita kata cerdik, kan? Dia respon balik perkataan Nabi tu, satu benda yang orang nak tahu. Bila Nabi kata siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah nak bertemu, Allah pun suka. Duk tunggu dia nak jumpa. Tapi kalau kamu benci bertemu dengan Allah, ingat, Allah juga tak suka nak bertemu dengan kamu. Aisyah, dia faham. Dia tanya, faqultu, aku bertanya, ataupun aku berkata, aku tanya Nabi, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Jikalaulah yang dimaksudkan bertemu dengan Allah itu mati, jikalaulah yang dimaksudkan dengan perkataan engkau tadi bertemu dengan Allah itu mati, sebab seolah-olah macam inilah, siapa yang suka mati, siapa yang suka mati,
Allah suka nak jumpa dia. Siapa yang benci mati, Allah tak suka. Adakah yang kau maksudkan itu, perjumpaan liqa itu sebagai mati, berhadapan dengan maut? Adakah yang kau maksudkan itu al-maut? Sebab apa? Fakulluna nakrahul maut. Kerana jika engkau maksudkan dengan mati, nakrah, tak ada manusia barangkali yang suka mati. Maksudnya kalau kita faham, tuan-tuan faham tak nak jumpa dengan Allah? Bolehkah kita berjumpa dengan Allah? Sebab itu ahlul hadis ataupun di kalangan para ulama mereka bincang ketika Nabi SAW Mi'raj, naik ke langit, Nabi bercakap dengan Allah. Adakah Nabi tengok Tuhan? Di Sidratul Muntaha yang kita baca dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ketika Nabi berbicara dengan Allah secara langsung, adakah Nabi tengok Allah, nampak wajah Allah? Bertemu tu adakah tengok Allah? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata bila orang tanya soalan tu, dia kata soalan ni berat. Jumhur kata tak nampak lah, bercakap di sebalik tabir hijab, kerana manusia hanya melihat Allah pada hari kiamat. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada orang beriman apabila dia masuk ke dalam syurga, melihat wajah Allah. Tapi di dunia tak boleh. Nabi Musa alaihi salam dia minta, dia tak boleh tengok. Tapi Aisyah kata, kalaulah yang dimaksudkan dengan bertemu dengan Allah itu mati, fakulluna, kami semua akan karah, kami semua tak suka mati. Mana tak ada siapa yang suka mati. Hatta kita pun, saya ingat, walaupun kita mungkin salat, doa banyak, apa sembahyang banyak pun, kalau mati takut juga. Kan? Nampak? Tak ada orang cari mati, kan? Faqala laysa kadzalik. Nabi kata bukanlah yang dimaksudkan bertemu dengan Allah itu adalah al-maut, mati. Kerana fitrah manusia dia takut mati, bukan itu. Bukan yang dimaksudkan dengan suka ataupun tidak itu berkait ataupun bermaksud al-maut, mati. Tak. Tapi apa? Nabi tafsir atau Nabi syarah. Nabi kata, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanih wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah wa innal kafir idza busyira bi adzabillah wa sakhatih kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Nabi kata yang dimaksudkan dengan suka ataupun benci itu ketika mana seseorang berada di ambang kematian. Ini huraian yang Nabi jawab. Tuan-tuan nampak tak? Perasaan suka bertemu dengan Allah itu, perasaan ingin bertemu dengan Allah itu, dia wujud ataupun dia hadir ketika mana seseorang itu berada dalam keadaan naza' ataupun sakarat. Kerana apabila satu orang mukmin, Nabi kata apabila satu orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan itu, amin. Orang yang beriman apabila dia berada dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan naza', ketika mana datangnya malakul maut, busyira, Allah telah menyampaikan khabar gembira. Kita baca dalam hadis bagaimana satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Tuan-tuan ingat tak? Kita baca hadis tersebut. Dia mari, dalam hadis sebut dia mari duduk di sebelah kanan
Perasaan ini yang kita akan lalui, yang kita akan tempuh. Dan ketika itu kita akan bertanya diri kita, yang mana satu yang kita akan rasa? Nabi kata masa kita tengah nazak, tengah sakaratul maut, tengah berada di penghujung usia, datang malakul maut yang kita panggil Israel tu, yang tuan-tuan duk menyanyi tu. Bila Israel kan, tak apalah, walaupun Israel tu tak ada lah macam kita sebut, tak ada nama Israel tu dalam Quran, dalam hadis. Quran bila sebut malakul maut, hadis malakul maut, malaikat maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, yang mana malaikat itu pun juga akan mati. Okey, so bila dia mari, dia duduk di sebelah kanan. Ini kita pergi hak yang apa? Yang beriman dulu, kan? Dia mari, dia duduk di kepala. Sebab roh dicabut, ditarik, direntak keluar daripada kepala. Tapi dia duduk tang mana? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Itu urusan Tuhan. Jadi kita jangan duk kaji sangat bab roh ni, nanti kita gila isim. Itu urusan Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Tapi saya nak ceritanya bila dia mari dekat kita, dia mari dekat kita, duduk di sebelah kanan ni, yang kita nak kait dengan hadis Nabi ni. Dia mari duduk di sebelah kanan kita daripada kepala. Dia bagi salam. Tuan-tuan, malaikat maut bagi salam. Itu sudah satu tanda yang sangat baik. Kalau tuan-tuan dengar, ketika mana tuan-tuan berada dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, tuan-tuan dengar ucapan salam daripada malaikat. Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Itu sudah menentukan kita ditunggu oleh Allah. Jangan tuan-tuan dengar hak satu lagi. Sekejap lagi saya buat satu lagi. Tapi kalau tuan-tuan dengar bang elok, Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Salam sejahtera daripada Tuhan. Wahai ruh ayyatuhan nafs. Dengan satu nida, satu seruan yang sangat lembut. Wahai ruh thayyibah, yang baik, yang beriman, keluarlah menuju keampunan dan kerahmatan Allah. Nabi kata, itulah yang dimaksudkan dengan man ahabba liqa Allah. Apabila satu orang yang beriman, dia dengar panggilan dan seruan itu yang mengajak dia bahawa Tuhan menitah perintahkan malaikat untuk menjemput dia bertemu. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh meronta-ronta untuk keluar. Ini yang maksud ahabba liqa Allah. Bila dengar seruan itu, dengar jemputan itu, dengar panggilan itu, ketika itu ruh meronta-ronta nak keluar ni. Dan ruh orang beriman, ia keluar dalam keadaan yang sangat mudah. Nabi sebut seperti air yang dituang keluar daripada bekasnya, mengalir lancar. Itulah perumpamaan ruh orang-orang beriman. Pasal apa dia keluar dengan mudah? Pasal apa dia seronok keluar? Pasal apa dia nak keluar? Kerana ila maghfirah wa ridwanah, kepada keampunan dan keredaan Tuhan. Tunggu apa lagi? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ketika dia meninggal di atas dada Aisyah radhiyallahu anha, dia tunjuk di langit dalam hadis Bukhari, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, bersama dengan teman yang maha tinggi. Dia tunjuk, dia memilih untuk pergi meninggalkan dunia. Nabi memilih untuk meninggalkan dunia, pergi menghadap rafiq,
teman yang maha tinggi, Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan nak tunggu dunia? Allah panggil macam tu, tuan-tuan kata tak apalah, saya tak apalah, kemudian sikit pun tak apalah, banyak benda tak selesai, duk tunggu apa lagi dunia ni? Ada apa? Semak perut ni, tak berhenti sat penyakit. Lepas habis Covid ni, duk kata sesemua babi apa pula, tak berhenti sat. Nak kurung balik pula dah dengar kata, duk naik balik penyakit, tak dan keluar berapa hari, nak kena kurung pula. Lemah perut kita dengan penyakit ni. Pi sana tak boleh, pi sini tak boleh, pegang ni kena lak, pegang ni kena lak. Dunia, hakikat dunia, orang beriman hanya duduk di atas dunia ini sementara. Apabila datang jemputan dan panggilan Allah, ahab. Sehingga dalam hadis yang selalu kita baca, tuan-tuan, dalam hadis yang selalu kita baca dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebab itu Nabi SAW memerintahkan kita orang Islam, Ahlus Sunnah sepatutnya mengamalkan benda ni. Tapi saya tengok masih ada di sana tak berapa nak kemah lagi. Soal asri'u bil janazah, soal menyegerakan pengebumian jenazah. Nabi suruh. Pasal apa? Nabi kata jika kamu menyegerakan, bukan suruh semata-mata. Bahkan Jabir bin Abdullah cerita ketika mana ayah dia Abdullah mati ketika medan Uhud. Tuan-tuan baca. Sehingga Al-Imam Nawawi kata tak boleh kita duk bawa balik ataupun memindahkan jenazah untuk dikebumikan tanpa sebab. Kerana itu semua, kata Al-Imam Nawawi, termasuk di dalam melambatkan pengurusan jenazah. Jabir bin Abdullah cerita, orang nak bawa balik yang mati di Uhud, tanam di Baqi' Al-Gharqa. Tuan-tuan tahu Baqi' Al-Gharqa? Atau tuan boleh tanya tu imam mengaji di Madinah lama. Baqi' Al-Gharqa. Baqi' Al-Gharqa nak bawa balik tanam di Madinah. Kemudian datang seruan, arahan daripada wakil Nabi, tanam di Uhud. Yang tuan-tuan pergi sekarang ni, syuhada Uhud tu. Tu yang mati tu tanam di Uhud, tak payah bawa balik di Madinah. Uhud dengan Madinah bukannya dengan Masjid Nabi taklah jauh mana. Tapi Nabi kata tanam di situ. Tanam di situ. Yang mati di situ tanam di situ. Tak payah bawa balik. Asri'u bil janazah. Sebab apa? Karena kata Nabi, apabila kamu menyegerakan urusan pengebumian jenazah yang baik, ni Nabi sebut ni, yang kita duk taruh ni, duk peram ni, bukan arwah mana, duk taruh apa? Mati malam nak tunggu siang, malam bola ni boleh tanam dah. Dia pun kata boleh ke tanam malam? Boleh janji tanam yang mati. Lagi kelam piduk kambui korek tu pula. Dia kata jenazah duk ada atas, mana yang korek? Lah apa pi tanam yang korek? Tu tak boleh lah. Tuan-tuan faham tak? Ceritalah juga bab mati, tapi janganlah serius sangat. Satgi tuan-tuan takut pula ambil tak lalu makan. Kita main kola pelih ni. Orang tanya boleh tanam malam. Tuan-tuan baca dalam hadis, satu wanita kan yang ditanam malam. Yang Nabi tanya, mana pi perempuan tu? Kan ulama kata, mana pi perempuan tu yang duk cuci masjid tu? Dia berkata mati lah, tanamlah semalam. Malam lah. Semalam pun orang pelih ni kan boleh, dia tak faham. Malam, tanam malam. Tanamlah malam. Ya? Jadi kita tunjuk kubur dia. Nabi tak kritik bab tanam malam. Cuma Nabi marah pasal tak habang kat dia. Tanamlah tuan-tuan, kalau boleh tanam. Mati malam, tanam malam. Tak ada tunggu siang. Dan kita tahu orang yang taruh malam-malam ni, semua ni tasyabuh bil kufar, menyerupai amalan orang kafir. Orang Islam segera. Nabi kata bila kamu segerakan pengebumian, pengurusan jenazah orang-orang yang bagus, yang beriman, kamu menyegera. Tengok Nabi sebut, kamu menyegerakan si mati untuk mendapat rahmat yang disediakan oleh Allah. Ini apa yang Nabi sebut. Bila kamu tanam dia, kamu segerakan, kamu mempercepatkan dia mendapat apa yang Tuhan telah janjikan untuk dia. Bahkan dalam hadis Bukhari, dia sendiri minta untuk disegerakan. Nabi kata apabila jenazah
yang beriman, yang bertakwa, yang dia suka bertemu dengan Allah, diusung keluar daripada rumahnya, dibawa keluar. Dia meronta-ronta, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepat, segerakan, cepat. Dia roh tu sebut, qaddimuni, cepat, segerakan. Ini yang Nabi maksudkan, man ahabba liqa Allah. Sekarang soal kita hidup dengan baik, kita jalani kehidupan dengan sempurna, kita buat apa yang Tuhan suruh, life must go on. Sekali lagi bila duk sebut nak bertemu dengan Allah, terus tak mau nak hidup dah. Anak nak ajak pergi Langkawi, aku tak mau dah, aku mau tinggal masjid dah. Aku benci ni semua dunia. Sekali orang bagi nasi lemak pun sekali tak mau ambil. Ni semua dunia. Puasa. Ambil lah, makan, tumpang hidup makan. Bukan maksud tu. Apa tuan-tuan kerja macam biasa, kerja hidup macam biasa, cari makan macam biasa, cukup waktu mari masjid. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Quran kata cari macam biasa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Mereka macam biasa. Tetapi watazawwadu, Quran kata cari bekal. So saya nak kempen malam pertama ni, kita nak rancakkan kumpulan usrah ni, majlis ilmu ni, supaya apa? Supaya bila sampai dia pusing ni, saya tak tahu berapa kali pusing dah. Dalam setiap pusingan berlaku peralihan. Tahu tak? Kita tanya, tak nampak haji tu? Tak ada lah Ustaz. Dan masjid Batu Limau itu je. Tak dan ramanya? Tak dan. Masjid baru Batu Limau pun tak dan. Allah. Tak dan Ustaz. Tak dan. Saya pun doa bagi dan masjid baru tu. Tapi tak tentu manusia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Quran kata, wa ma tadri. Tak ada siapa yang tahu. Sebab itu tuan-tuan, orang kata sampai bila kita nak mengaji, sampai bila kita nak ikut usrah ni, sampai bila kita nak ikut majlis ilmu ni, sampai bila kita nak pergi masjid ni, sampai datang salam jemputan Allah. Ketika itu ahab, kita cinta. Kenapa? Karena kita doa, assalamu alayka ayyatuhan nafsut tayyibah. Hadirin mukminin, so ini kita nak bagi permulaan, bagi tuan-tuan nampak. Kadang-kadang orang tak tahu, dia kata aku letih nak mengaji ni apa semua, nak buat amal ini nak main korban pula. Tahun lepas dah buat dah, tahun ni kena buat lagi Ustaz, kena buat lagi. Yang sekali seumur hidup ni masuk jawi ya. Lemah perut dia. Tanya ada orang dia faham, dia kata korban ni dia dah buat dah dulu. Bila? Dia kata dulu pak dia dah buat dah untuk dia. Lepas tu dia kata saya tak payah buat. Astaghfirullahalazim. Maka hala keluar duit ni, akal jenuh. Sampai bila kita nak buat? Sampai kita dipanggil balik bertemu dengan Allah. Sebaliknya kata Nabi SAW, dalam hadis ni Nabi kata apa? Apabila orang kafir dia tak mau keluar, dia tak mau mati, ketika sakaratul maut tu dia meronta-ronta. Dia tak mau mati. Pasal apa? Sebab ketika mana dia nak menghabiskan umur yang terakhir, dia telah diberitahu apa yang akan dia lalui. Macam tuan-tuan lah, orang mai panggil kan di rumah, orang mai jemput di rumah, orang habaq, mesti orang habaq tengok mai pulih pakai apa semua kan. Dia kata ada nama ni sekian, dia kata nak pergi mana ni dia kata ada bersabit kes bunuh orang apa semua ni, dia kata ni semua, lari kita kan. Piramli dah habaq, postman mai pun terjun katik. Tak suka. Nabi kata apabila satu orang kafir dan termasuk juga fasik, fajir, orang Islam yang kufur, yang fajir, yang jahat, yang buat maksiat ni, bila mari saat-saat sakaratul maut, malaikat mai.
Tak ada bagi salam. Dia kata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai roh yang jahat, khabis, wahai roh yang buruk, yang kotor, keluar. Dia tak mau keluar. Yang ni yang kita kata kariha, yang dia benci tu. Benci dan cinta itu, kata Nabi, saat dijemput keluar roh. Kita dah boleh nampak malaikat dah ustaz. Habis semua dah terbuka dah. Macam tu ada satu orang dia pingsan. Kan saya cerita kat tuan-tuan, dia pingsan-pingsan, dia celik-celik. Dia celik, dia tengok. Dia tu semua dia kenal, bini dia, anak dia, jiran dia, apa semua. Ada ke nampak siapa-siapa yang pelik sikit? Dia tak ada. Kalau ada, dia tak bercakap dah lah dengan saya. Tuan-tuan faham tak? Celik-celik tengok siapa dia, tak tahu duduk berdiri tepi, tak pernah kenal. Tapi orang beriman, apa dia? Tuan-tuan, takut tak bila saya cerita? Takut itu ada, tetapi tidak setakut orang-orang kafir. Apatah lagi tuan-tuan nak takut apa? Bukanlah maksud saya tak payah takut, tapi ini persediaan kita, isti'dad. Kan satu orang mari tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, mata sa'ah. Dia kata, ya Rasulullah, bila kiamat? Bila kiamat? Kiamat ni kita boleh faham, kiamat besar dan kiamat kecil. Dia tanya bila kiamat? Bila kiamat? Nabi tak jawab soalan tu dalam hadis Bukhari yang kita duk baca tu. Tapi Nabi kata apa? Ma'adatta laha. Nabi kata, apa hang duk sibuk dengan kiamat ni? Tak apa, kiamat ni tu urusan Allah. Bila dia berlaku, dia akan berlaku. Mal mas'ul anha bi'alami minas sa'il. Ya, hang yang tanya, Nabi kata, Jibril yang tanya dengan aku yang kena tanya, dua-dua tak tahu. Tapi Nabi bagi satu hint, satu panduan, guide kat kita. Apa dia tuan-tuan? Ni, mati tahu tak bila? Tak tahu. Tapi mati tak? Tu pun tak tahu. Oh, kacau. Yang kita tak tahu bila nak mati. Tapi adakah kematian itu suatu yang pasti? Kullu nafsin duk pi ke kubur berpuluh kali, duk dengar orang baca talqin. Dia tak boleh tak ada talqin. Ada tu tazkirah pun sebut. Tak ada pakai. Akan melainkan masa orang duk baca tu dia duk sembang bohong. Tak dengar tak? Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kiamat dengan mati ni satu benda yang pasti dan satu benda yang kita tak tahu. Tapi benda tu berlaku. Tuan-tuan takut tak kiamat? Takut. Tuan-tuan takut tak mati? Takut. Tetapi kita ambil hak yang Nabi kata, ma'adatta laha. Kalau Nabi jawab dekat kawan tu, jangan sibuk, jangan jangan kalutlah orang boleh kata dengan soal bila kiamat, tetapi sibukkan diri kamu. Dan ini poin mesej kuliah kita, inti kandungan kuliah kita yang ni saja. Apa dia? Yang saya mari nak ceramah kat tuan-tuan ni, inti dia yang ni lah. Ma'adatta laha, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat. Kita boleh terjemah, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi mati. Supaya apabila sampainya berita dan waktu tersebut, ja'a ajaluha, kita ahab, menjadi orang yang suka untuk bertemu dengan Allah. Saya nak tanyalah, jujurlah kat tuan-tuan jamaah hadirin mukminin rahimakumullah. In case malam ni dia mai, kita tak tahu. Tuan-tuan tak boleh kata takkan kot ni tak. Malam ni dia mai, kita nak tanya ni on the way balik ni, tuan-tuan main dengan bini ke dengan kawan, kalau barangkali kita mati malam ni, tak hang akulah ataupun kita mati sekali, tapi aku harap aku boleh hidup lagi lah. Ayat tu mau tahu. Agak-agak masa Tuhan mai bagi salam melalui malakul maut, kita tahu, manusia tahu kadar nafs, kadar diri dia. Saya tahu kadar diri saya, tuan-tuan tahu kadar diri tuan-tuan.
Kita tahu sejauh mana amalan kita, kita tahu sejauh mana takwa kita, kita tahu. Orang lain mungkin tengok hebat ustaz tu, imam tu, hebat haji tu. Orang boleh nilai satu benda pandangan dia, tapi kita tahu kadar kita. Kita tahu semayang kita lagu mana. Tak sah ni semua orang semayang sama. Kita dengan Tuhan je tahu. Dia kata aku hujung-hujung tang nak bagi salam tu je. Aku teringat kata mayang. Awal tu tadi aku tak macam hala benda dah. Tadi lalu api-api, ramai apa dia ni tang Mona, ramai dia duk kalau dia dah tak tahu nak pergi tuju mana apa ni. Nak telefon dulu ke. Mujok tadi tu imam baca sedap, kalau tidak lagi lingkup. Tuan-tuan, kita tahu kadar diri kita, kita tahu takwa kita, kita tahu muka wajah sebenar kita. Ketika Tuhan bawa mari malaikat maut, agak-agak jawapan dia sama ada ahabba liqa Allah atau kariha liqa Allah. Kita nak duduk di antara dua titik, kita suka ataupun kita benci. Dia kata ustaz, suka pun tak, benci pun tak. Lepas tu dia kata saya ni suka pun tak lah sangat, benci tu lagilah tak, tapi saya nak minta tangguh sak ni, tak apa nak kemah. Tak ada tak ada tuan-tuan. Dia ada setengah orang dia bukan tak suka mati, tapi dia kata kalau boleh bagi setahun dua nak perkemah sikit, orang mana tak apa nak perkemah nak mengaji juga. Tak ada. La yastakhiruna as-sa'ah. Quran kata. Kalau nak kira tuan-tuan nak minta delay ni, semua pakat minta delay. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dan saya tahu tuan-tuan, Quran habaq dah, bukan tuan-tuan nak minta lama. Tuan-tuan tak habaq pun Tuhan tahu. Dia bukan nak minta lama ustaz, nak minta sat dia dalam setahun dua. Tak boleh setahun dua pun dalam 2-3 bulan ni sikit lajak sikit. Quran kata dah minta dah. Tapi Quran bagi tahu tak ada peluang. Pasal itu tuan-tuan, Nabi kata irtanim, yang kita duk hafal tu kemah, rebut 5 sebelum 5. Hari tu pakat tak teriak dah. Pasal apa? Dia tak boleh pi dah masjid buka pun. Pasal dia kata 60 ke atas tak boleh pi. Teriak. Kan? Dulu masa 40 tak ada Covid, tak teringat. Lah 60 Covid pula. Aduh, tak pi juga aku. Dulu 40 kalut dengan 40, 60 dah lapang. Nak boleh pi. Covid pula mat. Covid pun Tuhan angkat dah. Tak tahu Covid apa pula dia galut. So hadirin mukminin, mudah-mudahan ini malam pertama kita nak hati ke hati lah, bukan nak kata kat tuan-tuan. Yang kata tu pun mai kat saya. Ni luahan untuk kita muhasabah. Sebab Umar kata apa? Hasibu. Semalam kita cerita Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu mau cek. Ni macam ni juga. Umar kata cek semua amalan kamu, cek salat kamu sebelum Tuhan cek. So hadirin mukminin, bila mari tu dia tak mau keluar. Dalam Al-Quran kita baca dalam surah Al-An'am. Tuan-tuan baca tak? Surah Al-An'am. Minta imam ke siapa-siapa tafsir surah Al-An'am. Ketika mana fi ghamaratil maut, ketika mana orang-orang kafir yang engkar, kita dah pernah sebut dan pernah ulas, berada dalam keadaan ghamaratil maut, sakaratil maut, dia tak mau keluar. Malaikat tu buat apa? Pukul. Orang yang benci, orang yang tak mau bertemu dengan Allah, yang tak mau roh dia keluar ni. Tapi tuan-tuan, dia kata saya tengok okey, steady, dia mati sengap ya. Saya tengok orang kafir tu mati elok atas katil. Yang kita nampak itu jasad, yang kita cerita ini roh ghaib. Dalam surah Al-An'am Allah sebut apa? Dipukul adbarahum, belakang mereka. Sambil pukul itu kata apa? Keluar. Dia tak mau keluar. Nabi bagi perumpamaan, roh yang tak mau keluar ni seperti besi yang ada cabang. Cabang tu bukan cabang luruh, cabang besi yang bercakok. Ni Nabi bagi. Nabi kata payahnya, kasarnya, enggan nak keluar tu, dia punya besi tu cakok. Kemudian kita tusuk masuk ke daging yang pejam.
kemudian kita rentak keluar. Demikianlah saat yang dirasai oleh orang yang tak nak keluar roh dia ketika mati. Tuan-tuan boleh imagine, dia cucuk masuk, dia tarik keluar, dan benda tu bercakap. Kalau lurui macam jarum tu, kita tusuk, tarik, smooth, orang putih kata, lancar, lembut. Yang ni dia bercakap, tarik, terborai koyak meronta-ronta. Demikian orang yang benci bertemu dengan Allah. Hadirin mukminin. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hal ini. Wa qala an-Nawawi fi syarah Sahih Muslim. Berkatalah al-Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Oleh kerana hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nawawi syarahkan hadis ni. Dia kata wa ma'nal hadis. Adapun maksud kepada hadis ni, annal karahah al-mu'tabarah hiya allati takun 'inda an-naza'. Kata al-Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan benci itu termasuk cinta tu 'inda an-naza', ketika mana saat dia nak mati. So tuan-tuan, kalau orang tanya hang nak mati, dia takut tak mau mati, tapi aku bersiap untuk mati. Kita tak mau mati, tapi kita bersiap untuk mati. Tapi kalau mai ajal, aku redha. Pasal kita tak maulah. Kan? Yang Nabi kata wahan tu. Tuan-tuan tahu penyakit wahan? Dulu mereka kata virus Wuhan. Cina punya kan, Covid sesemua tu mai daripada Cina. Kawasan nama Wuhan. Dalam hadis wahan. Wauhanun, wahan. Sahabat tanya, ma huwal wahan? Nabi kata ada satu penyakit yang akan kena pada umat ini. Nama dia wahan. Tu bunyi jam ke? Okey. SOP dia kata kena berhenti. Dia kata kena berhenti. Tak boleh lama-lama kita berhimpun di sini. Kita publish sikit. Ma huwal wahan? Apa dia tu wahan? Saya kita azan. Ma huwal wahan? Apa dia tu wahan? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita jangan salah faham. Nabi kata wahan ni satu penyakit yang akan kena pada manusia, hubbud dunya. Pasal tu tuan-tuan kalau tengok satu kawan tuan-tuan kan, digan dunia macam tak mau mati, semayang, tapi kalau dia buat kerja dia semayang apa tak apa. Kita hang ni terkena penyakit wahan ni, hang kena pergi berobat. Berobat macam mana? Hang kena pergi mengaji. Hubbud dunia, cinta dunia, cinta dunia. Bila dia cinta dunia, dia pulun dunia, dia cari dunia sehingga dia tak ada bekalan akhirat. Bila dia tak ada bekalan akhirat, karahiyatul maut, dia takut mati. Tapi bila saya duk sembang dengan tuan-tuan, majoriti ni semua kawan-kawan jemaah semua ni duk jumpa saya, duk rapat kan. Majoriti saya duk sembang ni, bila kita sembang, dia kata tak apalah ustaz, oh dah lah 2-3 hari nak hidup. Semuanya bila cakap, bila bersembang dengan kita dengar orang-orang beriman, dengar orang-orang soleh tuan-tuan ni kan, minas salihin kan, minal apa orang yang bertakwa ni kan. Saya sembang, semua tuan-tuan sama ya perkataan. Ada kata tak apalah ustaz, bolehlah hidup sehari dua. Boleh. Artinya apa? Dia tak kata dia confident, tapi dia rasa kalau Allah panggil dia rela. Itu ahab. Alhamdulillah. Kan? So hadirin mukminin, dia kata apa lagi? Sambung. Kita habis perkataan Nawawi. Fi halatin la tuqbal taubah. Ketika mana taubat sudah tidak diterima. Bila taubat tak diterima, Nabi kata taubat itu sentiasa diterima oleh Allah malam yugharghir, selagi mana tak sampai di sini naza'. Masa tu dia tak mau mati kan. Fa hina idzin yubashshir kullu insan bima huwa sa'ir ilaih. Nampak? Dia kata ketika itu manusia diberikan khabar gembira ataupun berita di atas apa yang dia ada, dan disediakan di atas apa yang dia buat. Hadirin mukminin, kesimpulan yang kita boleh buat daripada hadis ni,
kita menentukan siapa kita. Kita menentukan siapa kita. Ketika mana datangnya indan naza', ketika mana datangnya nazak tu, ketika mana datangnya sakarat tu, kitalah yang memilih sama ada ahab ataupun karih. Ada kita suka ataupun tidak. Gunalah waktu dan kesempatan yang ada ni. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala panggil saya dan tuan-tuan balik, kita rela dan redha dengan jemputan itu, dan janji yang kita dengar di telinga kita masa tu adalah janji keampunan dan rahmat Allah. Okey, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.